InsyaAllah kita mulai dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama. InsyaAllah malam semalam tak sempat, ada beberapa perkara. Jadi insyaAllah pada hari ini kita sambunglah perkara yang kita nak bincangkan. Jadi insyaAllah mungkin sebahagian besar daripada kita bekerja. Jadi insyaAllah mudah-mudahan mereka boleh bersama-sama dengan siaran ulangan insyaAllah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita nak melihat akan beberapa perkara yang berkenaan dengan antara persiapan-persiapan dalam bulan Ramadan ini, Ihya Ramadan, yang kita nak kena sama-sama lihat. Sebelum kita pergi kepada yang lebih jauh lagi, maka marilah sama-sama kita melihat satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingatkan semula ayat Allah yang Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, insyaAllah bersama. Dan ayat Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Qasas ayat 20. Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini Allah menggambarkan peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Musa alaihissalam, iaitu apabila datang seorang laki-laki, wajah arajul, datang secara tergesa-gesa, berlari, seorang laki-laki daripada min aqsal Madinah, daripada hujung bandar ataupun daripada kampung lah, kita kata daripada tempat yang jauh, yas'a, dengan keadaan tergesa-gesa. Tadi qala, maka dia berkata, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bik. Sesungguhnya pimpinan, pemimpin, ketua-ketua, kalau kita kata pegawai-pegawai Firaun, yang pada masa itulah, ya'tamiruna bik. Mereka sedang merancang mengadakan pakatan kepada kamu, ke atas kamu, liyaqtuluka, mereka mahu membunuh kamu. Fakhruj inni laka minan nasihin. Maka kamu keluarlah, pergilah daripada sini, keluarlah daripada tempat ini. Sesungguhnya aku ni memberikan nasihat kepada kamu dengan ikhlas. Jadi Nabi Musa AS telah diberi nasihat tentang bagaimana akan adanya ancaman. Jadi ini adalah ayat yang menunjukkan kepada kita, membuktikan kepada kita bagaimana sesungguhnya ancaman-ancaman yang ada di hadapan kita ni bukannya teori, tetapi bukan juga merupakan perkara yang kita agak-agak aja, tetapi merupakan perkara yang real, yang sebenar. Kenapa? Kerana di situlah ada apa yang kita gambarkan sebagai mereka yang jahat, yang disebut al-malak, pemimpin-pemimpin yang jahat. Jadi saya nak sama-sama pada pagi ni, insyaAllah kalau ada kesempatan kita sambung malam ni lah kalau sempat. Iaitu tentang
ancaman yang kita sebut yang lepas dan juga kita sebut pada kali ini, iaitu ancaman terhadap keselamatan kita dan keselamatan negara, begitu juga keselamatan umat yang ada pada hari ini. Saya nak bacakan satu surat yang ditulis oleh General Albert Pike yang merupakan ketua kepada Illuminati ataupun kita kata Secret Society yang datang daripada Amerika ni pada tahun 1871, Ogos 1871. Dan juga surat itu diberikan kepada Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini ni seorang ketua kepada Illuminati yang ada di Eropah. Yang di Eropah pada masa itu dia berada di Itali. 1871. Maknanya dah lebih daripada 150 tahun lah surat ni. Dan dalam surat ini menggambarkan kepada kita tentang perancangan mereka untuk nak membunuh. Kalau kita baca ayat tadi tu, Al-Malak, pegawai-pegawai ataupun pemimpin Fir'aun tadi, mereka merancang untuk membunuh Musa. Dan di sinilah kita lihat bagaimana pada tahun 1871 bulan Ogos, satu surat telah ditulis oleh General Albert Pike. Surat ini telah terdedah dan kepada Giuseppe Mazzini. Maka dia menceritakan tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga. Ini ancaman. Jadi kita lihat the Third World War, ini disebut tentang Perang Dunia Ketiga. Jadi Perang Dunia Ketiga ni ialah perang yang kita sedang hadapi lah sekarang ni. Ataupun sebenarnya yang dia orang kata yang bakal hadapi, dah mula dah. Perang Dunia Ketiga dah bermula. Tahun 2001 dah mula. The Third World War, dia kata, must be fomented by taking advantage of the differences caused by the agenda of the Illuminati Secret Society. Jadi, dia kata perang dunia ketiga ini hendaklah dibuat, dijadikan ataupun laksanakan dengan mengambil peluang tentang perbezaan yang berlaku yang telah disebabkan oleh Illuminati, ejen-ejen mereka, di antara the political Zionists and the leaders of Islamic world. Jadi di antara dua, iaitu sama ada political Zionist ataupun kita kata sini ialah the leaders of Islamic world. Maknanya orang Islam lah, orang Islam. The war must be conducted, kata, peperangan itu hendaklah dilakukan in such a way. Ini penting. Ini planning, saya sebut planning. Planning ni maknanya, ni adalah perkara yang kita kena tahu lah, ancaman-ancaman yang mereka sedang lakukan sekarang. The war must be, the war, peperangan must be conducted and hendaklah dilakukan in such a way that the Islam and political Zionists, Islam dan juga political Zionists tu mutually destroy each other. Maknanya mereka ni saling menghancurkan, binasa membinasakan. Jadi ini yang berlaku, kita kata pada hari ini. Kita lihat kenapa contohnya walaupun telah diisytiharkan sebagai genocide, telah pun diberitahu sebagai peperangan yang tidak bermakna yang akan menghancurkan Israel dan sebagainya, tapi mereka tetap juga buat, tetap juga bom, tetap juga lakukan tu. Kerana apa? Kerana memang mereka rancang supaya peperangan ini akan menghabiskan Zionis dan Islam. Zionis pun dia nak habiskan. Jadi sebenarnya yang menjadi perancang pada peperangan yang berlaku, yang mereka nak cuba buat pada hari ini, ialah bukanlah Zionis semata-mata, tapi sebenarnya yang merancang itu ialah Iblis ataupun Dajjal di belakangnya. Sebab itu kita, Islam and political Zionism mutually destroy each other. Meanwhile, sementara itu, negara-negara yang lain, other nation, and once more divided on this issue. Jadi, negara-negara lain akan terbahagi, berpecah belah, divided di atas perkara ini, peperangan ini, and will be constrained to fight. Jadi mereka juga akan sampai peringkat akan berperang antara satu sama lain, bergaduh antara satu sama lain, ataupun to fight,
to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion. Jadi maknanya sehingga kan mereka berperang sehingga habis physical, moral, spiritual dan economic. Jadi ada 4 ni yang kita kata penting, iaitu exhaustion, habis. Jadi maknanya peperangan ini akan menuju kepada completely destroy kan physically, secara fizikal, secara moral, semangat tadi, dan juga secara spiritual, dan akhirnya sampai kepada economical exhaustion. Maknanya semuanya akan dalam keadaan yang letih, dalam keadaan yang nak habis lah, tak boleh nak survive dah. Jadi masing-masing rasa susah dan begitulah. Jadi maknanya peperangan yang digambarkan oleh Albert Pike di sini kepada Giuseppe Mazzini pada tahun 1871 yang menggambarkan kepada kita, iaitu 150 tahun lebih yang lepas, iaitu bahawa peperangan yang berlaku ini akan menyebabkan Islam dan juga Zionis itu menghancurkan antara satu sama lain, habis. Jadi mungkin juga akan habislah. Dari sudut orang-orangnya mati ramai, mungkin akan menjadikan negara-negaranya rosak, jadi mutually destroy each other. Dan kemudian negara lain pula akan berpecah, sama ada nak sokong Zionis ataupun nak sokong Islam tadi. Maka mereka pun akan berpecah, akan completely exhaustion, sehingga mereka pun dah habis tenaga dah, tak ada apa dah. Dari sudut fizikalnya, dari sudut moralnya, dari sudut spiritual dan dari sudut ekonomi. Kemudian dikata, we shall unleash. Lepas tu kita nak keluarkan, unleash, lepaskan, the nihilist. Nihilist ni ialah orang yang hidup dalam keadaan di alam maya. Dia tidak berada di alam nyata. Dia berada di alam online tentu. Bukan dunia, bukan akhirat. Duduk kat online. Kalau dia nak jadi seorang kaya, dia kaya dekat dia punya game. Dia main game contohnya lah. Baik. Jadi, we shall unleash and lepaskan the nihilist. Orang-orang yang hidupnya tidak ada pegangan. Dunia pun tak ada pegangan, akhirat pun tak ada pegangan. And the atheist. Atheist ni adalah orang-orang yang tak percaya Tuhan. Maknanya, lebih kurang kita sebut ni sebagai komunis, orang komunis. Dan kemudian dikata setelah berlakunya peperangan yang menghancurkan antara Zionis pun habis, Islam pun habis, kemudian selepas itu mereka akan berperang, negara-negara lain perang, sehingga habis mereka, ekonomi mereka rosak, spiritual rosak, moral rosak, fizikal rosak. Kemudian dia pun lepaskan the nihilist, dia lepaskan orang-orang yang tidak ada pendirian, yang tidak ada pandangan. Nihilis kita boleh check lah dalam Wikipedia punya makna dan sebagainya. Nihilist, nihilis, dan juga the atheist. Jadi dikata, then kemudian akan berlakulah di mana-mana, everywhere, di mana-mana saja, the citizens, kan, rakyat yang ada itu obliged to defend themselves. Maknanya mereka terpaksa mempertahankan diri mereka daripada peperangan-peperangan yang mereka cipta tadi, against the world minority of revolutionaries. Jadi pada masa itu akan ada minority orang-orang yang melakukan revolusi. Revolusi ini contohnya, kalau ketika itu peperangan dalam bentuk kesihatan. Jadi ada orang yang suka vaksin, ada orang yang menentang vaksin, ada orang yang suka vaksin. Contohnya dalam bidang ekonomi, ada orang yang suka digital currency, ada orang yang tak suka digital currency. So dia akan bergaduh, dia akan against the world minority, dia akan berperang lah dengan revolutionist. Jadi itu orang-orang yang revolusi, yang melakukan revolusi, dan sehingganya will exterminate those destroyers of the civilization. Akhirnya inilah akan menghancurkan civilization. Sistem kewangan jatuh, sistem ekonomi jatuh, sistem agama-agama jatuh, sistem kemasyarakatan jatuh, habis.
semua collapse kan. Dan inilah sebenarnya yang mereka cuba buat. Jadi maknanya hala tuju yang kita lihat pada hari ini, yang pertama, peperangan ini akan menghabiskan, menghancurkan Islam dan Zionis, mutually destroy each other. Dan kemudian peperangan ini akan menyebabkan dunia berpecah, sebahagian bersama Islam, Muslim, sebahagian bersama dengan Zionis, dan akhirnya mereka akan bergaduh sampailah sampai at a point mereka kehabisan tenaga, kehabisan physical, moral, spiritual and economic. Jadi semua akan habis dan akhirnya mereka akan menyerapkan kefahaman nihilis dan atheis, iaitu kefahaman tidak ada Tuhan lah, basically tidak ada agama, dan kemudian sehingga akhirnya satu dunia akan berperang dengan peperangan-peperangan yang ada dan akhirnya akan menghabiskan civilization. Jadi inilah sebenarnya perkara yang mereka cuba buat sekarang yang kita kena faham. Jadi bukanlah nak sebut kat sini peperangan ni Islam akan menang ataupun Zionis akan menang ataupun macam mana. Jadi sebenarnya peperangan ini direka, dicipta, maknanya dia ambil kesempatan lah, nampak macam Hamas yang mulakan. Memang betul dia orang mulakan, tetapi mereka menyusun setelah peperangan itu berlaku, mereka masuk ke active phase, fasa aktif peperangan dunia ketiga, iaitu peperangan yang mana menyebabkan semua orang akan rosak, semua orang akan hancur, semua orang akan susah. Jadi kalau itulah yang mereka rancang, maka sudah tentulah kita akan dapati bahawa the next sistem yang selepas ini akan berlaku ialah sistem, iaitu manusia akan mencari penyelesaian solusi, iaitu mereka akan berpaling kepada siapa yang boleh bantu mereka, dan ketika itulah Al-Masih Dajjal akan keluar. Jadi Al-Masih Dajjal dia akan keluar ataupun dia akan memimpin apabila negara-negara dunia ini berada di dalam keadaan huru-hara, berada dalam keadaan bencana, sama ada bencana alam, bencana ekonomi, ataupun bencana dari sudut peperangan fizikal, ataupun bencana dari sudut moral, bencana dari sudut spiritual, kita kata kejiwaan, rohi dan sebagainya. Bila semua dalam keadaan bencana tadi, maka pada ketika itu manusia akan berpecah, berperang sama sendiri, sibuk dengan perkara-perkara yang dirasakan sebagai survival yang saya sebut itu, survival dan berbanding dengan kebangkitan. Maka di situlah akan datang Dajjal dan akhirnya mereka akan menguasai. Jadi kita lihat daripada proses yang berlaku ini, saya minta kita sama-sama faham bahawa mereka merancang, maknanya Dajjal dan tentera merancang supaya kita semua berada dalam keadaan huru-hara. Itu secara ringkasnya lah. Huru-hara. Maknanya orang ni demonstrasi, orang ni sana demonstrasi, orang ni sebagai orang semua tak puas hati kan. Jadi apabila semua dalam keadaan demikian, maka pada ketika itu akan berlakulah satu suasana realiti, manusia terdesak. Dan apabila manusia itu terdesak, maka pada masa itulah mereka nak mencari solusi, nak mencari penyelesaian. Dan penyelesaian yang dimaksudkan oleh mereka yang merancang tadi, macam ayat yang saya baca awal-awal tadi kan, yang mana digambarkan oleh Allah SWT kan, innal mala'a ya'tamiruna bik kan, iaitu di kalangan orang-orang yang memimpin dunia, al-malak memimpin dunia, iaitu kita tahulah siapa memimpin dunia hari ini kan, Mulkan Jabariyah tadi, mereka berhimpun, mereka berkumpul, liyaqatuluka, mereka nak membunuh kamu. Mereka nak membunuh kamu. Maka nasihat dia apa? Fakhruj inni laka minan nasihin. Maka nasihat ialah hendaklah kamu keluar. Inni laka minan nasihin. Jadi Allah gambarkan kat sini, orang yang cakap tu fakhruj. Jadi kalau kita tengok dalam bahasa kita kata bahasa apa dipanggil bahasa literal, bahasa secara bahasa lah. Fakhruj ni maknanya nampak macam kamu keluarlah daripada Mesir macam itu kan. Kamu keluarlah daripada tempat ni. Keluarlah daripada. Tapi sebenarnya
Kalau kita teliti sungguh ayat ini, bagaimana yang merancang itu adalah al-malak tadi, iaitu yang merancang itu adalah syaitan, Dajjal, yang mana dia dah sebut dah, dia akan menyebabkan kita ni bertembung dengan bencana, sehingga kita akan mutually destroy each other, sehingga kita akan terpaksa bergaduh, berperang, dan sehingga kan completely exhaustion, physical kita, moral kita, spiritual kita, ekonomi kita. Maka ketika itulah kita lihat dia akan datang dan dia akan menguasai. Sebab tu perkataan fakhruj yang digambarkan oleh Allah di sini, fakhruj and inni laka minan nasihin. Fakhruj itu maknanya keluarlah kamu. Keluarlah kamu, pergilah kamu. Maknanya bukanlah kita nak sebut dari sudut secara literalnya, bahasanya keluar daripada Mesir, macam itu. Keluar daripada kampung, tapi lebih kepada keluarkan diri kamu daripada perancangan jahat musuh. Mereka merancang ni sekarang ni, mereka merancang keluar daripada perancangan jahat musuh. Kalau kita berada dalam perancangan jahat musuh tadi, menyebabkan kita bergaduh, menyebabkan kita berpecah belah, menyebabkan kita bermusuhan sama kita, menyebabkan kita terikut akan apa yang mereka rancang tadi, maka kita akan menjadi mangsa, maka akan terbunuh ataupun terhapus. Dan liyaqtuluka, Allah gambarkan, maka kamu akan terbunuh, kamu akan habis. Jadi sebab itulah di sini mereka merancang apa? Rupa-rupanya mereka merancang supaya dunia ni huru hara. Jadi peperangan yang ada tu bukan peperangan di antara Zionis dengan orang-orang Islam semata-mata. Bukan peperangan Israel lawan Palestin, Yahudi lawan Arab, ataupun peperangan di antara kita sokong Palestin, yang orang tu pula sokong Israel, ataupun peperangan di antara sekutu Israel dengan sekutu Islam. Jadi hakikat yang mereka nak capai dalam peperangan dunia ketiga yang sedang mereka rancang tadi ialah menyebabkan satu dunia ini berada dalam keadaan chaos, huru hara. Beberapa perkataan huru hara keluar. Berada keadaan huru hara. Kan, sama ada mereka bantah-membantah, berperang antara satu sama lain, gaduh, bersisih pandangan, semuanya. Sehingga akhirnya mutually destroy each other. Akhirnya dia kata, kita akan jadi orang yang membinasakan sama sendiri. Bunuh sama sendiri. Nampak tak jahat dan licik ni perancangan mereka ni. Sampai kita tak rasa. Kita tak rasa yang kita sedang berperang, sedang duduk dalam perancangan mereka. Kita tak rasa. Kita ingat, kita dah okey kat Malaysia, okey dah. Negara kita aman. Rupanya perancangan mereka tu nak menghuru-harakan semua. Sehingga terdesak. Sebab tu dalam ayat tadi tu, kan, Allah gambarkan peringatan daripada rajul yang datang Aqsal Madinah tadi, daripada Madinah, daripada hujung bandar tadi, kan, kepada Nabi Musa AS, kepada kita juga, kita nak kena faham ayat ini juga, kita nak jadi peringatan bahawa mereka merancang untuk membunuh, liyaqtuluka, nak membunuh kamu. Jadi maknanya musuh ni macam mana cara nak bunuh? Dia tak ramai. Golongan elit ni tak ramai. Golongan elit ni hanya berapa kerat aja. Dia minoriti. Kan, Dajjal ni minoriti. Baik, kita tengok macam mana kita buat minoriti. Jadi bila saya buat kajian lagi, saya nampak sebenarnya yang bersama dengan natural ni, ataupun bersama dengan perkara yang normal ni, yang kita kata yang orang baik ni lah, yang tak nak ikut perancangan vaksinasi lah apa yang digambarkan biochemical weapon tadi, sebenarnya majority sebenarnya. Sebab tu kita tengok hari ni, peratusan orang yang nak ambil vaksin di Malaysia ni telah jatuh daripada 70% sebelum ni, 80% sebelum ni nak ambil seolah-olahnya. Sekarang ni hanya tinggal lebih kurang 2.5% saja. Kita kata kurang daripada 5% lah. Katalah 5%. Jadi sebenarnya golongan yang nak ambil, kalau sekiranya berlakulah penyakit corona X ke apa, tak kira lah. Maka yang nak ambil di negara kita ni, daripada kajian yang kami buat, yang saya pun ada tengok, saya tanya-tanya kan, kita buat sampling kan.
Tapi kita tak boleh dedahkan sampling ni sebab nanti dikacau lah. Jadi nak sebut kat sini, kan, menunjukkan bahawa sebenarnya mereka yang betul-betul nak bersama dengan perancangan jahat tadi hanyalah minoriti. Dia minoriti je. Termasuk jugalah yang elite group tu pun minoriti. Jadi di sinilah kita lihat macam mana kita ni golongan minoriti nak kalahkan golongan yang tabi'i, yang ikut normal ni, yang majoriti ni, orang putih, orang hitam, orang coklat, orang Melayu, orang Jawa dan sebagainya, kan, orang Cina, India, yang ramai ni sekarang dah tak suka dah dengan perancangan mereka. Macam mana? Caranya ialah dia menimbulkan bencana-bencana, menimbulkan huru-hara, menimbulkan segala bentuk perkara yang menyebabkan kita bergaduh, berpecah sama kita. Jadi ustaz-ustaz pun hari ni seronok bertelagah sama sendiri. Tak perasan ke kita dah duduk dalam perancangan dia. Dan yang seorang kata bid'ah tak bid'ah, yang seorang kata sesat tak sesat, yang seorang kata kamilah yang betul, yang ini pula yang betul. Kan? Jadi sama kita pun berpecah. Memang kita ada perbezaan pandangan. Kita tak nafikan benda itu fitrah, berbeza pandangan. Saya pakai baju biru hari ini, ada orang pakai baju putih, ada orang pakai baju hijau, ada orang pakai baju kuning. Itu semua memang perbezaan yang kita kata fitrah. Tetapi apabila kita menekankan perbezaan, menekankan pandangan kita nak menguasai pandangan orang lain, maka itu sebenarnya melawan fitrah. Melawan fitrah. Kita kena menghargai, menghormati, kan, perbezaan sama kita sehingga akhirnya tidak memecah belahkan kita. Masing-masing ada hujah. Masing-masing ada hujah. Masing-masing ada pandangan. Jadi kita ni, tugas kita ni dalam keadaan tidak ada khilafah Islam, tidak ada Amirul Mukminin, kita kena bergabung dulu. Jangan kita tengok perpecahan ni sebab ini memang perancangan mereka. The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences. Nampak? Jadi General Albert Park dah sebut dah. Perang Dunia Ketiga ini adalah mengambil kesempatan daripada perbezaan caused by the agenda of Illuminati, iaitu disebabkan oleh ejen Illuminati ni. Jadi yang bagian agama lah, adalah di kalangan agamawan di sini yang dia merupakan ejen Illuminati. Adalah, nampak macam janggutnya elok, kopiahnya bagus, dia punya jubahnya cantik, rupa ejen, rupanya orientalis. Kalau tengok ni macam tak sangka. Kecuali lah orang tu ada basirah, seorang yang Allah bagi mukasyafah, boleh nampak lah dengan hati yang bersih tadi. Ini ejen ni rupanya. Yang ini ejen ni, Allah buka dah sebenarnya. Sekarang ni Allah buka dah sebenarnya. Kita dah boleh nampak dah mana satu yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Mana satu yang munafikin, mana satu yang musyrikin. Jadi hati tu boleh nampak. Jadi kita tak nak tuduh siapa-siapa. Tapi nak sebut kat sini, bagaimana differences, perbezaan demi perbezaan itulah yang akan menyebabkan mutually destroy each other, kata dia. Mereka akan, the war must be conducted, dia kata. Peperangan Dunia Ketiga must be conducted in such a way, sebagaimana cara al-Islam, orang Islam tadi, dan political Zionist mutually destroy each other. Jadi dia nak hancurkan kita, pecahkan, habiskan. Kita kena faham yang ini. Kalau kita tak faham yang ini, kita ingat kita okey dah. Tak apalah kot, aku duduk kat madrasah, aku selamat. Kenapa? Madrasah tak ada apa namanya, kita kata orang-orang liberal lah apa, kita semua orang Islam, kita selamat. Tak, bukan. Sebab tu kita lihat hari ini, kenapa madrasah pun berpecah. Jamaah-jamaah yang ada di negara kita, sebutlah jamaah apa. Jamaah yang tak fikir politik, seperti jamaah tabligh, pun berpecah. Jamaah sufi, yang mengutamakan, kita kata, ulama muhaqqiqin, daripada silat, daripada tak silat, daripada tasawuf, daripada tarikat, semua berpecah. Kenapa berpecah? Kerana memang mereka rancang peperangan Dunia Ketiga ini adalah mengambil kesempatan differences, mengambil kesempatan perbezaan yang memang mereka rancang, caused by the agenda of Illuminati,
Iaitu mereka ejen-ejen ini yang masuk menyerap ke dalam umat Islam. Sama ada dia masuk dalam jamaah, dia masuk di dalam madrasah, dia masuk dalam pertubuhan, dia masuk dalam kalangan ustaz-ustaz, asatizah, dia masuk dalam kalangan sains, on-sign, pecah, ni pecah. Semua pakat pecah belaka. Sehingga akhirnya, dia kata apa? And will be constrained to fight. Mereka akan terpaksa melawan, terpaksa berperang. Jadi terpaksa lawan. Ni bukan kita nak lawan sangat. Kan? Seorang kata, saya dengar ustaz ni cakap gini, keluar dekat dalam dia punya ceramah. Tiba-tiba apa yang dia cakap tu kan keluar, disebarkan, diviralkan, sehingga ustaz yang disebut yang dia kena cakap tadi tu pula pun kata, oh sebenarnya gini lawan. Jadi kita kena sebut constraint, will be constrained to fight. Kita terpaksa diikat untuk berperang, untuk membalas. Sebab tu dalam fitnah-memfitnah ni hari ni sampai ada kita sebut orang-orang yang menyebabkan channel untuk nak mendedahkan keburukan-keburukan ulama kita. Keburukan-keburukan umara kita. Tengok kita punya politik. And politik kita tengoklah, politik lagi teruk. Kan, namanya Islam, namanya Melayu, namanya memperjuangkan agama, bangsa dan negara, berpecah. Jadi inilah sebenarnya ialah World War III yang mereka rancang. Yang di belakangnya ada siapa? Ada Iblis. Yang di belakang sekali itu ada Iblis. Depan Iblis itu akan ada Al-Masih Dajjal. Jadi sebab tu kita sebenarnya nak kena faham hakikat ini. Kalau kita tidak faham hakikat perpecahan yang mereka memang create, mereka cipta tadi melalui ejen-ejen mereka yang menyerap masuk. Jadi kita kata, oh Malaysia ni aman damai. Contohnya Indonesia pun aman, kita tak ada perang-perang dan sebagainya, macam kat Middle East perang. Kita tengok sebenarnya hakikat kita sedang berperang. Bukan berperang dengan Zionis. Kita berperang sesama kita. Cuba tengok bila diwajibkan ambil vaksin. Kan? Jadi orang yang mengkaji, orang yang tiba-tiba rasa tertekan, nak pergi masjid pun tak boleh. Bayangkan, nak pergi masjid pun tak boleh. Sembahyang sampai jarak ni 2 meter. Kan? 2 meter. Sembahyang, padahal sembahyang kena rapatkan saf. Tiba-tiba jarak 2 meter. Apa beza 2 meter dengan 2 kaki? 2 meter dengan 1 meter? Apa beza? Kuman tu dia kata boleh pergi ke udara. Airborne boleh pergi ke udara. Tapi kenapa yang kita 2 meter, 3 meter? Kenapa masa kat luar kena pakai mask? Tapi masa makan dekat restoran boleh pula buka mask. Nak makan boleh pula. Kan, saya pergi ke hospital, baru-baru ni saya pergi ke hospital. Nak masuk, kata security tu, siapa nak masuk jumpa pesakit, kena pakai mask. Kan, tutup muka. Kan, tapi kat dalam saya tengok doktor tak pakai mask pun. Yang nurse-nurse tak pakai mask pun. Ada yang pakai, ada yang tak pakai. Kenapa? Jadi, orang bergaduh lah. Susah lah kan. Jadi sebenarnya, the Third World War bukan hanya peperangan di antara kan, katakan negara-negara, fahaman-fahaman, tapi mereka mengambil kesempatan. Saya baca lagi sekali apa yang ditulis. By taking advantage of differences caused by the agenda of the Illuminati. Jadi dia ambil, kita kata, perbezaan-perbezaan pandangan yang berlaku sesama sendiri, kita pun pakat gaduh belaka. Jadi apabila kita begitu, maka di situlah mereka akan menguasai. Sehinggalah kita akan letih, kita akan habis. Ini 4 benda disebut. Yang pertama, physically. Physically apa? Dari sudut kesihatan kita ke, dari sudut rumah kita ke, dari sudut harta kita, physical. Madiyah, physical. Yang kedua, dari sudut moral. Semangat. Moral kita. Dari sudut akhlak kita. Semangat kita. Dan ketiga, spiritual. Dari sudut kerohanian kita. Dan akhir, ekonomi. Ini 4 dia attack ni. 4 benda dia attack ni. Jadi 4 benda ni cukup untuk menjadikan manusia menunggu siapa yang nak datang selamatkan. Siapa yang nak datang selamatkan. Akhirnya datanglah Al-Masih Dajjal. Dia akan datang pergi ke Al-Aqsa. Di situ dia akan mengisytiharkan diri dia sebagai raja. Dan raja yang memimpin. Bukan memimpin Israel. Kita ingat memimpin Israel. Bukan. Dia nak hancurkan Israel. Bukan memimpin Zionis. Kita ingat Zionis jahat. Yang betul lah Zionis dia jahat. Tapi yang nak memimpin siapa? Dia memimpin dunia, iaitu pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dia akan memimpin United Nations yang menguasai semua sekali. Termasuklah yang menguasai keuangan melalui WEF,
yang menguasai kesihatan melalui WHO, yang menguasai juga sistem kehidupan melalui UNICEF, macam-macam lagi lah. Dia nak sebut kat sini, sehingga akhirnya, then dia kata, sehinggalah everywhere, di mana-mana saja, the citizen, rakyat, obliged, terpaksa to defend themselves. Kita terlibat dalam peperangan yang kita terpaksa pertahankan diri kita. Walaupun kita tak nak perang pun, kita terpaksa pertahankan diri kita. Against and melawan the world minority of revolutionaries, iaitu mereka yang melakukan revolusi. Mereka yang melakukan revolusi. Dan will exterminate, dan ini akan menyebabkan kehancuran civilization, maknanya sistem yang ada pada hari ini. Jadi sebenarnya yang mereka nak buat ialah menegakkan sistem yang baru, disebut sistem totalitarian, iaitu sistem kontrol 100%. Dalam bahasa Arab kita panggil mulkan jabarian, kerajaan yang memaksa. Jadi sebenarnya itu. Bila semua lemah, semua berpecah, semua dah tak ada kekuatan, fizikal pun habis, moral pun habis, spiritual pun habis, ekonomi pun habis, maka dia datang dengan membawa bantuan-bantuan, dan akhirnya umat manusia hari ini terpaksa terima. Dahlah kita tak ada apa-apa, lepas tu bergaduh pula sama sendiri. Dia datang sebagai pengaman. Itu dipanggil tentera pengaman. Ada sebut tentera pengaman. Sebab tu sebut peaceful. Peace mission disebut kan. Ini untuk jaga keamanan. Atas nama jaga keamanan, maka mereka akan masuk ke tempat lain. Sebenarnya bukan keamanan, tapi dia nak menjaga sistem yang baru. Dia nak buat sistem yang baru, iaitu sistem totalitarian. Totalitarian maknanya semua di bawah kuasa mereka. Semua di bawah kuasa mereka. Jadi kita kena faham. Orang yang nak tajdid ni, nak melaksanakan kebangkitan dan Islam, kena faham bahawa sebenarnya bukan peperangan yang kecil-kecil ni, tetapi peperangan-peperangan yang membawa kepada kejatuhan sistem dunia yang ada sekarang ni, yang masih berpecah-pecah kepada one world government yang digambarkan sebagai totalitarian state ataupun mulkan jabarian yang akan dikuasai, yang dipimpin oleh Al-Masih Dajjal. Jadi kita dengar dah Dajjal ni, kita dengar dah macam-macam, tapi kita ingat Dajjal ni macam tak apa kot, dia dah timbul besok, kita boleh lari. Jangan cakap macam tu. Kita tak tahu bagaimana masa itu dia paksa. Macam dulu, dipaksa kita duduk rumah. Duduklah rumah. Duduklah kita kat rumah. Kita ingat boleh lari, duduk kampung. Duduk kat hutan, duduk dalam gua, boleh. Tak, dia boleh paksa kita. Kalau dulu dia boleh paksa, duduk rumah. Siapa yang duduk rumah, duduk rumah. Siapa yang keluar, seorang je boleh keluar. Satu kereta seorang aja. Kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang 3 orang. Yang boleh beli pun beli barang ni je. Yang boleh ambil pun ambil barang ni je. Contohnya. Dia boleh paksa. Ni sebelum ni kita dah rasa dah. Dia akan paksa total control. Semua sekali. Hatta agama pun dia akan paksa. Inilah sebenarnya World War III sistem. Sistem yang mereka nak buat ni. Daripada peperangan-peperangan. Jadi kita dah nampak dah ni. Peperangan di Gaza ni tak habis lagi ni. Tak habis lagi. Jadi sebab itulah peperangan ni bukan hanya sekadar satu hala saja kita nampak. Satu muka surat dia. Satu page saja, bukan. Dia merupakan satu yang komprehensif. Habis macam mana nak lawan ni? Macam mana nak lawan ni pentinglah kita kena jumpa, kena bincang. Saya ajak semua tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian, semua yang ada kat sini, siapa yang dengar. Kita kena duduk bincang bersama ni. Sebab apa? Kalau tidak, kita tak faham yang ini, kita bergaduh sama kita. Sebutlah pertubuhan apa. Sebutlah jamaah apa. Sebutlah NGO apa. Sebutlah apa saja. Maka kan, kesempatan perbezaan pandangan yang ada dalam pertubuhan-pertubuhan jamaah-jamaah dan sebagainya tadi akan berpecah. Sehingga yang betul-betul ni ialah yang solid, yang tak berpecah tadi. Setelah berpecah dalam konteks Islam, dalam konteks pergerakan Islam pula, itu merupakan penapisan lah. Kalau kita kata penapisan kan. Ataupun filtration. Namanya Allah nak kumpulkan orang yang betul-betul ikhlas. Orang yang betul-betul ikhlas. Yang betul-betul beriman pada Allah. Yang yakin dengan kebangkitan ini. Yang banyak digambarkan Rasul. Man yujaddidu laha dinaha. Yang akan bangkit tadi. Yakin tadi. Orang ni akan dikumpulkan. Orang yang bersama-sama dengan
mentauhidkan Allah, muwahidin, yang mentauhidkan Allah. Bukan orang cakap nak mentauhidkan Allah, tapi cakap aja. Tapi hidup dia penuh maksiat. Masih yakin dengan sistem riba, masih yakin dengan sistem sekular, masih bersama-sama dengan liberal. Nampak aja macam nak mentauhidkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Tetapi rupa-rupanya dalam kehidupan dia masih terima lebih liberal. Sekular, masih mengagungkan sekular, sistem pendidikan sekular. Masih kita agungkan, masih bangga dengan PhD kita. Saya PhD daripada universiti sekian. Kita bangga dengan PhD kita. Kenapa? Kerana kita rasa itu yang paling baik. Sedangkan PhD yang sebenarnya ialah penghayatan Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di kalangan kamu yang dekat dengan Allah itu, yang paling mulia itu ialah at-taqwa. PhD sebenar takwa dalam ilmu yang disentuh oleh iman, ilmu yang disentuh oleh takwa. Bukannya ilmu yang disentuh oleh guru-guru orientalis. Ilmu yang telah terpisah-pisah. Kita belajar matematik, kita belajar engineering, kita belajar medical, perubatan. Kita belajar agama, tapi terpisah. Terpisah. Yang agama tahu agama, itu pun tahu yang sikit je. Tapi itu dia punya bangganya, dia punya hebat rasa agama, seolah dia lah yang paling mahir dalam Islam. Sehingga semua pendapat dia betul, pendapat orang lain salah. Sehingga akhirnya bantai orang je kerja dia. Bantai orang je kerja dia. Yang bagian sains pula, rasa sains dia bagus sains. Tapi agama kosong agama. Iman kosong. Syuur, perasaan dia terputus daripada tauhidkan Allah. Kerana dia tak kenal Allah. Dia kenal medicine, boleh mengubati. Dia kenal perubatan, ubat-ubat boleh menyembuhkan. Dia tak kenal Allah yang menyembuhkan. Ini orang sains. Liberal, terpisah. Sekular, terpisah. Jadi, macam mana kita kata kita ingin tajdid, sedangkan kita dengan Allah pun jauh. Jadi, inilah perkara yang kita kena bincang. Kena duduk bersama. Kena bincang, kena berfikir. Kita tak boleh. Sebab kalau tidak, kita akan ikut arus. Sebab tu, Allah gambarkan tadi, apa solusinya? Fakhruj, keluar daripada perancangan mereka. Keluar daripada sistem mereka. Kita kena buat sesuatu. Habis nak masuk hutan ke tak payah guna jalan raya. Bukan maksudnya macam itu. Jangan pula kita jadi orang keluar sistem, maknanya kita nak off-grid. Off-grid. Jadi kalau kita off-grid, kita duduk seorang-seorang, kita boleh buat dakwah ke? Tak boleh buat dakwah. Bila tak boleh buat dakwah, adakah itu solusi? Bukan. Sedang solusinya ialah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah lagi yang lebih baik daripada mereka yang kataannya mengajak kepada Allah, macam tu kan? Macam mana? Jadi sekarang ni, hari ni kita ingat off grid tu solution. Kena bowl, kena duduk kat dalam hutan tu solution. Bukan, itu bukan solution. Itu hanyalah merupakan, dia hanyalah merupakan perkara yang berkaitan dengan strategi. Dia strategi saja. Jadi insya-Allah saya nak gambarkan kat sinilah. Kan, bagaimana kita kena faham tentang hakikat peperang, baru kita faham ancaman dia. Sebab tu ancaman kedua yang saya nak sebut pada hari ini ialah perpecahan. Sama kita ni perpecahan. Ancaman pertama saya sebut yang lepas ialah jiwa yang rosak. Kita tengok diri kita dulu. Sebab ancaman bukan Dajjal. Dajjal tidak akan mampu melaksanakan perancangan dia yang berkesan sekiranya kita tidak berpecah. Sekiranya kita tidak berpecah. Tapi hari ini kita berpecah. Kita rasa kita betul. Kita nampak kesalahan orang aja. Kita tak nampak kesalahan kita. Saya pun banyak salah. Saya pun banyak kekurangan. Dan saya yakin, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sahabat-sahabiah sekalian, pun kita semua ada salah belaka. Jadi, Nabi kata, kullu Adam, semua anak Adam itu khata', berdosa. Tetapi yang terbaik di kalangan yang berdosa itu yang bertaubat. Jadi kita tahu kita salah, kita tahu kita ni, kita baikilah kelemahan kita. Bukan kita tengok kesalahan kita nak nampak juga kesalahan orang. Kita menghentam orang supaya orang tengok kesalahan orang lain, terlupa kesalahan kita. Tengok orang punya kelemahan, terlupa kelemahan kita. Kita cerita ke orang punya kelemahan. Minta maaf, kadang-kadang saya tengok, saya rasa bagaimana hari ni, kenapa ramai yang bakal mengikut ataupun hancur, mati sebelum mati. Bukan mati sebelum mati nak kenal Allah tu.
Fana tu bukan. Mati sebelum mati maknanya iman dia mati sebelum dia mati. Ukhuwahnya mati sebelum dia mati. Kenapa? Kerana dia duduk dalam perancangan jahat Al-Masih Dajjal tadi yang kita sebut tadi. Kita tak perasan. Kita ingat kita okey dah. Rupanya peperangan tu, peperangan yang membina satu, membuat kita hari ini hancur, menghancurkan sama sendiri, mutually destroy each other. Mutually destroy each other. Ya, sebab itulah saya menyeru pada diri kita sama-sama kita nak kena faham sama-sama. Dan konsep al-harbun, konsep peperangan yang dimaksudkan oleh Rasul SAW. Sebab tu Nabi gambarkan kepada kita kan. Saya bacakan hadis-hadis kat sini sikit lah. Kau noh? La tazalu ta'ifah min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amarallah wa hum ala kazalik. Ini hadis-hadis sahih semua ni. Kan? Banyak lagi lah. Kan? Akan sentiasa ada dari kalangan umat aku. Nampak Jadi Nabi gunakan perkataan ni la tazalu ta'ifah. Maknanya akan sentiasa ada, tidak akan terberhenti. Tidak akan stop. Macam itu kan. Di kalangan umat aku ni ta'ifah, kelompok min ummati zahirina alal haq yang akan diberikan kemenangan. Jadi maknanya Nabi gambarkan kat sini, kenapa Nabi gambarkan kelompok? Sebab yang lain tu duduk dalam perancangan Dajjal. Yang lain tu terikut dengan perpecahan, bergaduh sama sendiri. Hanya kerana baca kunut tak baca kunut, hanya kerana baca Yasin tak baca Yasin, hanya kerana tahlilan, kita boleh bergaduh. Sampai peringkat sesat menyesatkan, sampai peringkat kafir mengkafirkan. Mula-mula bid'ah membid'ahkan, mula-mula. Lepas tu sesat menyesatkan. Kemudian lepas tu menghina. Tengok tu. Ini grup Capaliun. Kan? Grup yang ada capal. Contohnya. Dia letak kat kepala. Timbul pula apa hukum letak capal, gambar capal kat atas kepala. Yang itu dia bincang. Dia pakai kopiah, ada gambar capal ke, gambar apa ke, contohnya, bukan gambar apa pun, bentuk-bentuk macam itu tu. Jadi kafir ke dia? Tapi kenapa benda ni yang kita ni? Yang kita hari ni menerima sekular, menerima liberal, menerima semua jenis ideologi yang ada hari ni yang menyesatkan, tak pula kita tegur. Tak pula kita bincangkan supaya umat jangan terikat dengan riba contohnya. Riba. Tengok ustaz, besar kereta ustaz. Cantik kereta ustaz. Pinjam, bukan saya ada duit, pinjam. Alhamdulillah tuan-tuan tengok kereta saya tu tak adalah macam mana, alhamdulillah. Saya syukur sangat dapat duit EPF, saya beli cash. Tak cukup, saya pinjam, adalah orang rumah pinjam sikit lah, apa sikit-sikit. Kita pinjam sama kita kan. Beli cash. Adalah duit tu. Duit apa kereta boleh guna, Allah izin kereta boleh guna untuk apa dia panggil. Dan kita nak bergerak lah ke sana ke sini kan. Alhamdulillah. Ini sebab sini umur dah lanjut sikit ni kan. Boleh keluar IPF. IPF masa mengajar di UAE ke sebagainya tu, adalah sikit tu guna. Tuan-tuan, kadang-kadang ustaz tu muda lagi, IPF pun tak ada. Bawa grad daripada Azhar, bawa grad daripada Madinah, bawa grad daripada UAE, bawa grad pun. Kereta kemarin cantik lagi. Contohnya, ustaz, mana dapat duit ustaz ni? Alah, pinjaman, tak apa. Kita pinjaman cara Islam. Tahukah kita pinjaman cara Islam tu yang ada kat negara ni macam ni? Kalau saya komen ni, saya ingat FB ni kan tutup tak lagi. Jadi ada masalah lebih besar. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan berhormat Allah gambarkan la tazalu ta'ifah ni maknanya kelompok kecil ni je lah yang akan bangkit, yang akan menang. Siapa kelompok kecil ni? Mereka yang fakhruj tadi, keluar daripada perancangan jahat syaitan, perancangan jahat Dajjal, perancangan jahat perang dunia ketiga. Kita kena keluar daripada perancangan jahat dia. Bukan lagi perang. Kita tengah perang ni. Tapi kita keluar daripada taktik dia, strategi dia. Nak memecah belahkan kita, nak merosakkan ukhuwah kita. Kena keluar daripada tu. Kita rasa diri kita pandai seorang-seorang.
Saya ada PhD dan saya pandai seorang-seorang. Jangan. Kita takkan masuk syurga sebab PhD. Jangan. Kita takkan masuk syurga sebab PhD. Kita masuk syurga sebab rahmat Allah. Dan rahmat Allah bersama at-taqwa. Inna akramakum indallahi at-taqakum. Siapa yang tak ada takwa, PhD 10 pun, Allah tak heran. Kalau kita bahasa kita lah, Allah tak heran. Jadi sebab itulah disebut sini, kan, Allah akan sentiasa ada di antara umat aku itu, kelompok yang akan tampil membela kebenaran, yang akan diberikan kemenangan. La yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, orang yang menelantarkannya, ataupun orang yang membiarkannya. Dan sehinggalah datang ketetapan daripada Allah. Allah bagi kemenangan, sama ada menang dari sudut syahid, ataupun menang dari sudut dia boleh menegakkan Islam. Tapi siapa mereka ni? Mereka yang tidak duduk di bawah perancangan jahat Dajjal. Mereka tidak duduk di bawah perancangan jahat-jahat Dajjal ni. Kita duk ikut dia pasal apa? Dia suruh kita makan makanan dia. Semalam saya tengok satu viral video daripada international. Tak tahulah saya siapa yang hantar tu, tapi kawan-kawan international hantar. Dia cerita tentang makanan. Minta maaf, bukan viral video. Saya tengok dalam satu grup tentang Pakatan Jahat ni, ada orang putih lah, orang putih buat. Jadi bila saya tengok situ, dia kata teknologi buat makanan ni daging, dia buat daging. Daging ni daging lembu ke, daging apa ke, dia buat daripada soya lah, dia kata soya dan sebagainya. Yang mana rasa ni macam daging, masak dia macam bila dipotong tu, slice tu jadi macam, memang cara dia memang tender dia, kelembutan dia tu semua macam daging, rasanya bau pun daging. Dia dibakar, dia buat stick, dibakar, kemudian bila dibakar tu, orang yang merasa tu, dia kata bila dia potong, bila dia rasa juicy dia punya tu, memang daging yang terbaik lah. Kemudian dia kata bukan saja rasa, dia punya texture dia punya struktur dia, daging tadi, malahan bau dia pun, bau daging yang sedap. Jadi kita tengok macam mana ni kan, macam mana ni. Jadi sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini, sampai dia kata tak payah dah bela daging, tak payah bela kambing, bela lembu. Belalah, beli je makanan daging daripada kami. Ni teknologi mana? Teknologi Israel. Lepas tu ada pula kata nanti, kan kita besok berhadapan dengan masalah keselamatan makanan, masalah makanan tak ada, masalah barang mahal, masalah kambing dan ataupun lembu dan sebagainya berpenyakit, ada virus dan sebagainya. Kan susah. Why not kita ambil daripada dia orang aja, beli je daripada makmal. Kan timbul besok fatwa macam tu. Sedang kita tak tahu sebenarnya yang apa ada di dalam ingredient tadi, macam vaksin kita tak tahu. Kita tak tahu sampai sekarang. Parlimen pun tak tahu apa ada kat dalam vaksin tu. Ada didedahkan. Saya tengok laporan daripada Parlimen berkenaan dengan vaksinasi dan sebagainya. Antara perkara yang mereka highlightkan di situ, yang mereka buat analisa tadi, ni orang Parlimen sendiri. YB kita ni. Ingredient tak tahu benda ingredientnya. Ingredient vaksin tak tahu. Ini Parlimen sebut ni. Jadi apa yang dimasukkan dalam badan kita ni? Begitu juga telah dikenal pasti oleh doktor-doktor dan pakar sendiri daripada hospital. Saya tak boleh sebut nama mereka kerana agak sensitif. Mereka perlu dijaga. Mereka buat kajian dan mereka mengatakan overdose sekarang ni, kalau betul lah ini ubat pun overdose sampai 3, 4, 5 sampai 500 vaksin dia nak bagi pada seorang badan, pada seorang manusia. 500 vaksin. Dia kata 3 pun dah overdose lah. Padahal ini hanyalah merupakan satu sesama biasa. Jadi nak sebut kat sini, doktor-doktor dari kalangan orang Cina, orang India sekarang pun dah bersuara. Bukan orang Melayu je. Bukan kita cakap orang konspirasi, bukan. Orang biasa ni. Seorang doktor ni, dia telah ambil vaksin dan kemudian dia telah bagi pula jadi PPV. Dia menjual vaksin. Dia sekarang telah menyatakan bahawa sebenarnya bukan pasport vaksin yang kita perlukan, tetapi kita perlukan pasport
immunity. Passport immunity maknanya kita ni kena check imun kita macam mana. Imun kita ni kuat ke tak kuat? Kalau imun kita tak kuat, kita kena tingkatkan immunity, bukan tingkatkan vaksin. Jadi pasport vaksin ni sama dengan kita kena makan bahan-bahan yang telah diberikan oleh Bill Gates dan seangkatannya, yang mana bahan-bahan itu kita tak tahu pun bendanya. Saya tahu juga bahan tu, tapi umum tak tahulah. Pemimpin pun tak tahu. Cuba tanyalah dengan Dr. Zul. Dia tahu ke? Menteri Kesihatan kita tu, tanya dengan dia. Doktor, Menteri, YB, contohnya. Apakah bahan yang ada dalam vaksin? Boleh kami tahu? Cuba tanya dengan dia. Dia boleh jawab tak? Kalau dia boleh jawab, Alhamdulillah. Kita tengok apa bahan dalam tu. Kalau kita tak tahu, okey. Kalau tak tahu, kita ada NPRA. Kita ada genom. Kita ada tempat boleh cek. Apa nama? Ambil vaksin, sampel. Ambil. Berapa? 30, 40, 50. Ambil sampel yang berlainan, buat cek apa ada dalam tu. Secara jujur, secara telus. Menteri Kesihatan kena jawab. Dia dah masukkan badan dalam badan kita. Yang kita rasa sakit je. Yang kita rasa dada sesak. Yang kita rasa sesak nafas. Yang kita rasa tiba-tiba kita punya dada berdebar-debar. Yang kita rasa, kan, kadang-kadang kita rasa tangan pula kebas-kebas. Ada orang yang sampai buta matanya. Ada. Ada yang kena lumpuh terus. Jadi, kita tak tahu. Jadi, kalau dia rancang, okey, kita kena ambil vaksin. Ambil vaksin je. Mereka tak berjaya. Kerana setelah dibagi pada rakyat Malaysia, sekarang ni hanya 2.5% je yang terima. Yang kata nak ambil. Ini data yang dikaji oleh ramai orang lah. Nak sebut kat sini, akhirnya tak berjaya. Jadi, macam mana nak berjaya? Maka dia akan melancarkan IHR. Yang akan berlaku bulan Mei ni. Yang IHR ni akan memaksa. Dia boleh paksa. Dia kata one health system. Maknanya kita tak boleh dah guna sistem Tibun Nabawi ke, nak guna sistem homeopati ke, nak guna sistem natural party ke, atau apa sahaja mazhab-mazhab perubatan yang ada, Ayurveda ke, kalau orang India punya, Cina ke, dan sebagainya, Chinese medicine ke, tak boleh guna dah. Hanya one health system saja. Iaitu sistem yang dia buat, itulah vaksin. Dia akan paksa semua. Kalau tak ambil vaksin, dia kata, dia akan jadi darurat negara kita ni, akan jadi lebih teruk lagi, orang mati lebih ramai lagi. Mudarat banyak. Jadi dia kata, maka ulama pun keluarkan fatwa, kena ambil, wajib ambil. Siapa tak ambil, berdosa. Sedangkan dia sendiri tak tahu ingredient dalam vaksin tu apa. Dan kita ada Tibun Nabawi. Kita ada perubatan Nabi. Kita ada prevention. Bukankah ada kaedah syarak? Al-wiqayah khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Bukankah itu kaedah syarak? Dah ada dah. Kenapa kita tak guna kaedah syarak ni? Kenapa nak guna kaedah liberal? Kaedah sekular? Malahan kaedah musuh-musuh. Jadi sebab tu kita ni akan berlakulah perpecahan di mana kita bergaduh sama kita. Sebahagian sokong vaksin, sebahagian tak sokong vaksin. Ini bahagian vaksin. Ini belum lagi bahagian ekonomi. Ada sebahagian besok akan menyokong digital currency. Total control kepada keuangan kita. Kan? Dalam inside out, dia akan kontrol keuangan kita. Kan? Di mana digital currency ni dia akan tengok kita. Ini orang yang menentang kerajaan, dia kata. Ini menentang parti politik kita ni. Kita kena kacau dia. Maka tiba-tiba akaun jadi kosong. Daripada dekat situ adalah sikit, tak banyak pun. Dalam sikit 3,000, 4,000, 5,000 agaknya. Duit gaji tinggal. Dah lah 3,000, 4,000, 5,000. Kosong tiba-tiba. Kenapa? Dia boleh delete dia. Digital currency is about numbers. Number je. Kalau 1,000,000 pun 1,000,000,000. Itu je. Kalau nak delete, semua bagi kosong. Kosong. Itu digital currency. Habis kita pula tak ada duit dah. Duit fiat pun tak ada. Okey, nak guna dinar, nak guna dirham, nak guna fulus, nak guna dinar, dirham, fulus pula besok. Dah guna, dah pakat-pakat guna. Dah pakat-pakat kita buat guna sama-sama kita pun, besok dia haramkan. Macam mana yang berlaku di Amerika, pada tahun, saya tak ingat tahun berapa, nanti saya boleh cek balik. Kan? Mereka mengharamkan penggunaan gold. Maknanya dinar, dirham, fulus. Haram semua. Semua wajib guna digital. Siapa yang guna dinar, dirham dan fulus, maka mereka akan ditangkap. Seperti money laundry pada hari ini. Ini akan berlaku. Dan telah pun berlaku di Amerika. Puluh tahun yang lepas. Mereka dah buat dah. Ketika Bretton Woods, mereka nak mengaktifkan fiat money. Maka mereka mengharamkan gold. Siapa yang ada gold, hantar ke bank. Bank mana? Bank negara.
hantar ke bank negara, kita akan tukar. Katakan sekilo sama dengan harganya, katakanlah 300,000, katalah. Sekilo 300,000. Maka dia akan bagi 300,000 rentas. Unitnya rentas. Bagi sekilo, bagi 300,000 unit rentas. Maka kita ada bukan emas lagi dah. Kita ada adalah digital currency. Mereka boleh buat tu. Jadi mereka suruh kita gunakan ekonomi dia, kita gunakan makanan dia, kita gunakan air dia, air pun dia akan kacau. Semua air mesti ada bahan-bahan yang letak atas alasan kalau tak letak nanti akan ada penjangkitan penyakit. Air pun kena air dia. Tak boleh dah air, dia akan haramkan ambil pergi telaga ni semua. Tak boleh dah kerana akan atas alasan kesihatan, darurat kesihatan, air tercemar dia kata. Dan begitu juga yang lain-lain, banyak lagi. Lembu nak tanam, nak ternak tak boleh. Kan? Sayur pun kena ternak, nak tanam tak boleh, ada penyakit, banyak penyakit dan sebagainya. Akhirnya, semua duduk dalam dia. Total control, totalitarian. Makanan dia buat, minuman air dia kontrol, kehidupan kesihatan dia kontrol, semua sekali dia akan kontrol. Yang terakhir sekali ialah agama pun dia akan kontrol. Anak kita pun dia akan kontrol. Anak agama anak kita dia akan kontrol. Dan ini semualah perancangan yang telah mereka lakukan. Tapi macam mana boleh berlaku? Kita tak boleh fikir, macam mana boleh berlaku? Apabila kita lemah akibat berperang sama sendiri, bercakaran sama sendiri, bergaduh sama sendiri. Kita dengan kita bergaduh. Yang ulama, cara ulama. Kan? Dengan fatwanya, dengan ijtihad dia. Tak boleh nak memandang bahawa kita sedang di medan harbun sekarang ni. Bukan kata yang kita fatwa tu salah, ataupun yang kita pandang tu salah. Tetapi aulawiyatnya sekarang ini kita sedang diserang. Masa saya atas kapal dulu, masa saya atas kapal tu, ada ketika diserang oleh Israel serang atas kapal. Boleh tak nak tidur? Boleh, tidurlah nak tidur. Nak rehat? Bolehlah. Nak bebaskan semua ikut buat kerja masing-masing? Boleh. Tetapi kita sedang diserang. Tak boleh. Semua kena kumpul. Yang anak-anak, yang perempuan-perempuan, yang tua-tua duduk kat bawah. Kena kumpul. Wajib. Tak boleh duduk atas. Kamu sedang diserang. Asalnya semua boleh duduk kat atas. Boleh jalan-jalan, boleh makan angin, apa semua atas kapal semua. Tapi bila diserang, yang anak-anak, yang orang tua, yang wanita perempuan, duduk kat bawah. Duduk kat bawah. Yang atas-atas ni pula, bukan semua orang kat atas. Kalau orang tu jenis tak boleh kontrol emosi dia, tak boleh kat depan, kena kat dalam. Jadi ada peraturannya. Masa zaman aman damai, bebas kita buat apa, fatwa pun biasa. Tetapi ketika diserang, diperangi, ketika kita sedang dihancurkan, dengan keadaan kita dipecah-pecahkan pada hari ini, maka fatwa ni juga kena sesuai dengan wakil yang ada, realiti yang ada. Kan? Bukan kita main ikut saja. Tak maaf, saya juga tanya dengan anggota PDRN, polis, kawan saya pun ramai. Kan? Mereka pun bila ambil frontliner ni kesian, mereka wajib ambil. Mereka kena ambil sakit. Ambil, dah tak sihat dah tak segar macam dulu. Ada yang jantungnya berdebar-debar, ada yang jantungnya rasa macam tak boleh nak kontrol. Malahan ada yang terkesan dengan kesanan enzima kan. Banyak. Jadi saya boleh tanya dengan kawan-kawan, begitu juga kawan-kawan yang di klinik, di hospital, kawan-kawan yang ada. Jadi mereka pun dah rasa tak nak nak ambil ni. Malahan ada juga di kalangan penjawat awam ataupun orang-orang yang kerajaan ni yang sekarang dah tak mau dah. Jadi kita hari ni ingat ikut aja. Bila kita ikut perancangan mereka, sebab tu Allah gambarkan kan, fakhruj inni laka minan nasihin. Keluarlah daripada perancangan jahat mereka. Kena berfikir secara kritikal. Kena merancang secara kritikal. Kemudian kena bersama-sama. Wajib kita bersama sekarang ni. Wajib kita bersatu. Bersatu daripada Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sampai ke majlis raja-raja, sampailah kepada rakyat jelata, sampai kepada orang yang paling kecil, budak kecil. Semua wajib bersama-sama. Kita wajib tolong-menolong, bantu-membantu. Inilah sahaja cara kita nak boleh membina tajdid dan kekuatan. Jadi sebab itu kita nak gambarkan di sini bahawa kita kena merasai akan hal ini dan barulah kita faham. InsyaAllah. Baik, jadi insyaAllah sebenarnya saya nak cerita panjang lagi, tapi masa pun tak mengizinkan. Saya nak baca beberapa ayat Allah. Beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah digambarkan kepada kita sebagai sesuatu yang wajib kita, sebagai ancaman yang besar yang kita kena jaga. Jadi sebab tu hari ini kita nak
Mana dia? Dia pergi mana? Hilang. Subhanallah. Saya kumpulkanlah beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya ada ni. Baik, tak apalah, insyaAllah. Saya ada kumpulkan ayat Allah untuk menjawab kepada ancaman-ancaman. Masa tak banyak sebab saya pun ada benda lain lagi, insyaAllah. Tuan-tuan pun kerja kan, jadi tak boleh lama-lama sangat. Jadi saya nak cuba saya cari lagi sekali lah. Nota tadi, pasal tak guna nota, dia jadi hilang. Subhanallah. Tak boleh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Baik, saya bacakan insya-Allah noh. Saya bacakan makna dia lah, ayat-ayat Allah. Saya sebut dia punya ayat-ayat Allah. InsyaAllah malam ni saya sambung lagi. InsyaAllah noh. InsyaAllah malam ni saya sambung lagi. Sebab ada benda lagi yang saya nak sambung ni tentang peperangan ni. Ini Allah gambarkan suratul Imran ayat 102, 103. Sebenarnya saya dah kumpulkan ayat yang tadi, tapi Allah izin file tu mungkin terdelete agaknya. Yang pertama sekali Allah gambar, saya baca makna sajalah masa kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dahulu, kamu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Hablillah ni, tali Allah ni, dia bukan maknanya hanya sekadar kita tak berpecah, wala tafarraku, tak berpecah tadi. Tapi sebenarnya kita berpegang dengan sunnah Nabi, berpegang dengan Quran dan mengikuti panduan-panduan dia. Panduan Quran, kita kena anggap musuh tu musuh. Walaupun kita tak pegang dengan dia fizikal, tapi kena musuh, kena anggap musuh. Sebab tu kalau kita tidak kenal musuh dan tak tahu perancangan musuh, planning dia, dan kemudian pada masa yang sama kita ingat musuh itulah perkara-perkara yang kita kena ikut, maka kita habis. Sebab tu Allah gambarkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut perancangan, jejak langkah ni. Perancangan syaitan ni khutuwat. Jangan kamu ikut langkah-langkah dia. Apa yang dia plan untuk kamu. Innahu lakum aduwwum mubin. Mereka ni lah sungguh-sungguh musuh kamu yang nyata. Jadi jangan ikut. Jadi sebab tu pada pagi ni saya nak menyatakan kepada semua sekalian kita, kan, mereka merancang dan terbuktilah perancangan mereka. Yang saya sebut tadi itu, asal tadi itu ialah letter ataupun surat yang telah ditulis oleh General Albert Park. Gosip Madini, saya dah sebut benda ni banyak kali, dah lama dah, daripada tahun 2011, 2012 saya dah sebut dah itu, tentang bagaimana mereka ni sebenarnya adalah merupakan orang-orang yang merancang, yang di belakangnya itu Dajjal, di belakangnya itu syaitan dan iblis. Maka dia dah sebut dah, dia punya apa, World War III ni, essence dia apa, dia punya hakikat dia ialah, dia akan mengambil kesempatan daripada perbezaan di kalangan semua orang. Yang paling besar ialah political Zionists dan the leaders of Islamic world. The leaders of Islamic world. Jadi kalau kita tengok hari ni, ada gaduh besar ni, Zionis dengan Islamic world, memang itu dah dia plan. Tapi bukan saja itu yang paling besar, yang kecil-kecilnya ustaz-ustaz pun dia plan juga supaya bergaduh. Ustaz Aswaja, Ustaz Al-Wahabi, bergaduh. Yang berbeza lain, Syiah, Khawarij, ataupun lain-lain pun gaduh juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan dalam kalangan ekonomi pun bergaduh. Ada yang ekonomi sokong riba. Tak apa, riba ni halal. Kenapa halal?
sebab terpaksa. Kalau kita tak ambil riba, macam mana nak bisnes? Jadi riba tu dah jadi sebagai perkara yang daruri sekarang ni, kan? Padahal ada tak cara yang lain? Ada, banyak cara. Banyak cara. Sebab tu salah satu cara yang kita tengok yang praktikal ialah koperasi. Koperasi ni orang beriman dengan beriman, orang Islam dengan Islam, pakat-pakat, tolong-menolong, buat koperasi. Siapa yang ada modal, masukkan modal. Siapa yang ada modal sikit, cari orang yang ada modal banyak, gabung. Dia mungkin tak ada tenaga, kita ada tenaga. Gunakan. Jadi, banyak cara. Kan? Kita nak bina kekuatan. Kita ada duit zakat, kita ada duit infak ataupun zakat, duit sedekah, dana, duit funding. Juga kita ada baitul mal, banyak kita ada. Maksudnya untuk nak membangkitkan kekuatan umat Islam ni banyak. Tapi kita dah ambil juga riba. Ambil juga riba. Jadi ini antara perkara yang penting. InsyaAllah untuk kita sebagai peringatan pagi ni, insyaAllah siapa yang baru masuk ni tolonglah dengar daripada awal supaya kita faham. Dan bagi mereka yang insyaAllah kita akan cuba sambung malam ni lah. Kesempatan saya dalam perjalanan malam ni akan bergerak lah. Jadi doalah mudah-mudahan sampai on time. Kita akan sambung lagi tentang peperangan ini dan ancaman. So ancaman yang saya nak tekankan sekali lagi, ancaman di mana kita ni akan dipecah-pecahkan. Kita akan dipecah-pecahkan. Dan peperangan dunia ketiga is about differences. Dia bukan lagi antara Zionis lawan Israel, tak, lebih daripada itu. Zionis lawan Israel, Zionis lawan orang Islam ataupun Israel lawan Palestin. Dia lebih daripada itu. Sebab tu peperangan ni jangan kita nampak peperangan Yahudi lawan Arab je. Jadi peperangan ni peperangan antara al-haq wal batil. Al-haq dan batil. Itu insya-Allah. Aku li hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, insya-Allah. Bagi mereka yang baru masuk, insya-Allah kalau boleh tengok daripada awal lah, no. Minta maaf saya buat terpaksa buat pagi ni sebab malam semalam tak sempat, ada hal sikit. Kemudian insya-Allah malam ni saya cuba kalau boleh kita sambung lagi. Banyak benda saya nak sampaikan ni tapi masanya insya-Allah. Dan keadaan Ramadan ni kita ambil peluang. Kita ada tinggal beberapa malam lagi kan, terutamanya Sabtu malam. Malam 27 terutamanya lah. Malam 27 tu kita ambil peluang lah. Malam 29 kita ambil peluang. Malam 25 ni kita ambil peluang. Malam 25 kita ambil peluang. Jadi maknanya kita ambil lah manfaat bulan Ramadan ni, serah diri kepada Allah, rendah diri pada Allah, dan kita rasakan fakir kita, tadaruk kita, memerlukan Allah, minta ke Allah. Kalau boleh menangis, menangislah. Jangan menangis tengok cerita Hindustan. Jangan menangis tengok cerita movie. Jangan menangis sebab benda lain, tapi menangis di hadapan Allah. Menangis di hadapan Allah. Jadi kalau air mata tu dikeluarkan bukan di hadapan Allah, bukan kerana bertaubat, maka air mata itu adalah air mata yang murah, tak ada apa. Tak ada nilai. Tetapi yang bernilai ialah air mata yang lahir daripada penyesalan diri kita. Bertaubat atas dosa-dosa kita. Bertaubat atas kelemahan kita. Kita menangis di depan Allah. Menangis di hadapan Allah. Sujud kita menangis. Rokok kita menangis. Itulah air mata yang bermakna. Kerana di situlah akan secetusnya kita kata pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah akan datang. Jadi pertolongan Allah akan datang apabila kita rendahkan diri pada dia, insya-Allah. Sebab itulah kalau kita tengok kan, Allah uji kita. Ni sikit lah, last sikit. Allah uji kita kan. Kita marah. Allah uji kita keluh kesah. Allah uji kita gelisah. Dan Allah uji kita komplain, kita komen. Kita tak reda dengan ujian Allah. Kita tak reda dengan apa yang Allah bagi. Kita tak sabar dengan apa yang Allah bagi. Selagi kita tak sabar, selagi kita tak reda, maka selagi itulah pertolongan Allah tak ada. Pertolongan Allah yang sebenar tidak ada. Sebab itulah, macam mana kita nak dapatkan pertolongan Allah? Kita nombor satu, kena sabar. Apa yang Allah bagi, kena sabar. Itu Allah. Dia Tuhan, dia Rabb, dia Ilah. Dia Tuhan punya kita. Kita ni, dia yang milik. Dia Tuhan milik kita. Kita ni hamba. Jadi bila dia bagi, sabar. Bila dia bagi, sabar. Tak cukup kau sabar, tak kuat. Pergi ambil wuduk, solat 2 rakaat. Ista'inu bis-sabri was-salah. Solat 2 rakaat. Minta ke Allah. Kemudian tenangkan hati bersama dia. Yakin dengan dia. Kan? Kita pun reda. Selagi tak boleh sabar, selagi tak boleh reda, selagi itulah pertolongan Allah yang sebenar tak akan datang pada kita. Jadi bukannya pertolongan Allah dengan doa semata-mata. Tapi pertolongan Allah dengan sabar, dengan solat tadi, dengan reda. Kita tomak ni lah. Kita rasa tenang bersama Allah. Itulah kunci pertolongan Allah yang sebenar.
Allah bagi susah, ya Allah aku sabar, ya Allah aku sabar. Ya Allah aku redha, ya Allah aku redha. Jadi bila kita sabar, kita redha, kita sabar, kita redha, kita rendahkan diri pada dia tadi, di situlah Allah akan memberikan penyelesaian, pertolongan. Selagi kita tak boleh sabar tu, selagi itulah Allah uji lagi, uji lagi, uji lagi. Sebab kita tak lulus, Allah sayang kita. Sebab tu dia uji kita. Kalau Allah tak sayang, dia biarkan. Dia bagi kita harta yang banyak. Dia bagi kita rumah yang hebat-hebat. Dia bagi kita kan pengaruh, jadi Perdana Menteri, dia bagi jawatan, dia bagi semua. Kalau Allah tak sayang kita, kita lalai lah. Kita leka lah. Kan? Ada semua tapi tak boleh khusyuk. Ada semua tapi tak boleh ikhlas. Harta banyak tapi nak sedekah tak ikhlas. Tak guna. Harta tu tak guna. Tak guna harta tu. Harta banyak tapi kufur. Tak guna. Harta tu tak guna. Tapi bila Allah bagi kita kesusahan, kita boleh sabar, solat, redha, maka di situlah solusi. Allah akan bagi solusi sakit, sikit. InsyaAllah. So, janganlah kita rasa kita yang punya hidup kita ni, yang kita ni hanyalah hamba Allah. Maka kita kena ambil masa bulan Ramadan ni, serah diri ke Allah, rendah diri ke Allah, mintalah pada Allah, bersandar pada dia, dengan kita bersabar, dengan kita salat, dan dengan kita redha. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa asikallahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil iman bik wa jammilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وقنا عذاب النار يا الله. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doa insya-Allah.